Hai, selamat sejahtera Dr. Yong dan kawan-kawan saya. Nama saya Yap Ming Hao. Hari ini saya akan berkongsi tentang perkembangan bahasa Melayu. Bahasa ini sangat penting kerana ia dituturkan oleh lebih 300 juta orang di seluruh Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura. Bahasa ini bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga lambang identiti dan perpaduan bagi negara kita. Ada dua teori tentang asal-usul bahasa Melayu. Yang pertama ialah teori Nusantara yang kata bahasa ini bermula di Sumatera dan Jawa. Yang kedua ialah teori Yunan. Orang Melayu datang dari Yunan, China dalam dua kumpulan yang Melayu Proto dan Melayu Diotro. Melayu Proto ialah sekitar 2500 sebelum Masehi. Mereka hidup secara berpindah randa dan memburu. Melayu Diotro ialah sekitar 1500 sebelum Masihi. Mereka lebih maju tahu menggunakan peralatan logam, bertani dan berlayar. Selain itu, bahasa Melayu termasuk dalam rumpun Austronesia, iaitu keluarga bahasa yang merangkumi bahasa di Indonesia, Filipina, dan sampai ke Madagaskar dan Polinesia. Bahasa Melayu berkembang dalam 4 peringkat utama. Yang pertama, bahasa Melayu kuno yang pada abad ke-7 ada prasasti dan banyak pengaruh Sanskrit. Yang kedua ialah bahasa Melayu klasik yang pada abad ke-14 guna tulisan Jawi, banyak perkataan Arab. Yang ketiga ialah bahasa Melayu moden yang pada abad ke-19 hingga kini guna tulisan Rumi, banyak kata pinjaman Portugis dan English dan Belanda. Kenapa bahasa ini tersebar luas? Sebab perdagangan, penyebaran Islam, penjajahan Barat, dan yang penting, bahasa ini mudah dipelajari. Perdagangan ialah bahasa Melayu menjadi bahasa utama di pelabuhan dan pasar semasa Kesultanan Melaka. Jadi pedagang dari pelbagai negara menggunakannya untuk berkomunikasi. Penyebaran Islam ialah apabila Islam datang pada abad ke-13, para pendakwah menggunakan bahasa Melayu untuk mengajar Al-Quran dan hukum Islam, sekaligus menambah banyak perkataan Arab. Penjajahan Barat ialah semasa zaman penjajahan, bahasa Melayu digunakan dalam pentadbiran dan kemudian menjadi asas kepada identiti kebangsaan. Mudah dipelajari ialah bahasa Melayu mempunyai tata bahasa yang ringkas dan tiada perubahan kata kerja. Jadi mudah untuk pelajari oleh orang dari latar belakang yang berbeza. Kesimpulannya, bahasa Melayu bermula sejak zaman awal melalui pengaruh Hindu Buddha, kemudian pengaruh Islam dan akhirnya
pengaruh Barat sebelum menjadi bahasa kebangsaan yang kita gunakan hari ini. Sekian, terima kasih.